إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وسلم شاولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. على الله توكلنا. حسبنا الله على الله توكلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال معلف قدس الله سره. قل الله situ. قال الله تعالى قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. Katakan olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah. Mana sebut oleh kamu Allah, kemudian dengan sendirinya baginya, maka tinggalkan olehmu akan mereka pada masuk mereka itu dalam suatu bermain-main. Jadi makna sini suruh sebut dan zikir menggunakan kalimah Allah, dipanggil ismu zat. Allah dipanggil satu zikir nama daripada apa? Dipanggil Sultanul Azkar ataupun dipanggil Sultanul Asma. Sultan bagi segala nama Tuhan, maknanya apa? Ialah Allah. Itu nama bagi zat. Adapun yang lain itu nama ismun sifat, nama bagi sifat Allah Ta'ala. Lepas tu bila kita fokus betul-betul dalam menzikirkan, menyebutkan kalimah Allah, Allah di qalbi. Kemudian cara dia adalah zarhum, diarahkan Nabi supaya tinggalkan mereka itu, mana orang-orang yang lalai dalam kelalaian mereka itu, bermain-main, tidak tahu matlamat hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang berpoya-poya dan tidak ada matlamat hidup, yang hanya hidupnya nak makan, itu saja. Mana boleh makan, boleh minum, boleh senang dunia, dah itu orang yang lalai, golongan ghafilin. Ini dikata tauhidkan olehmu. Maksud Allah situ, maksud dia apa? Pandang oleh kamu, tunggalkan pandangan kamu kepada Allah Ta'ala. Tauhidkan olehmu akan keesaannya dengan tiada menilik kepada aghyar. Ini dipanggil tauhid bin nazar. Ada tauhidul qasdi, ada tauhidul nazar, ada tauhid dalam bidang akidah atau peringkat basic. Peringkat basic kita mengiktikadkan, mana membina akidah supaya tapak keimanan itu sempurna. Maka dia pergi depan lagi tauhid dalam qasd. Tauhid dalam qasad maknanya segala ibadat dia, qasad dianya lillah, betul lillah ta'ala. Dan sini dia panggil tauhid bin nazar wa syuhud. Mana tauhidkan, esakan. Itu makna kata tauhid. Tauhid yang berkalimah apa? Wahada yuwahidu tauhidan. Mana esakan. Mengesakan di sini ialah mengesakan musyahadah kalbi kita kepada Allah Ta'ala. Bila kita sebut Allah, tunggal dia je, jangan masuk ingatan yang lain. Itu maksud dia. Dengar daripada ulama mengatakan dia ambil sini istighal, istighalul qalbi billah. Tumpukan betul-betul kamu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tauhidkan olehmu akan keesaannya. Cara mana dikendaki di sini? Yang dikendaki dalam huraian ini ialah dengan ba' tu dia panggil ba' taswiriyah.
iaitu dengan tiada menilik kepada segala aghyar. Ya, dengan tiada menilik kepada segala aghyar, bahawa dikatakan orang itu betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau dia memandang lagi diri dia, dia dipanggil ananiyah. Ni orang sibuk duk ananiyah. Keakuan. Mana kalau dipandang diri dia, bermakna dia sudah mensyirikkan dari segi pandangan, bukan syirik dari segi akidah. Ya, sini bukan bahasa akidah. Bahasa akidah itu sifat 20. Ya, yang kita mengaji sifat 20 itu bahasa akidah, peringkat basic. Yang sini bukan peringkat akidah ni. Ini peringkat musyahadah. Ya, peringkat musyahadatul qalbi. Syuhud pandangan dalam gitu. Ya, maka sebagaimana orang menduakan Tuhan segi akidah, dia menyembah patung berhala jadi syirik, rosak akidah. Maka di sini dalam muka syafah, dia nak terbuka kalbi dengan Tuhan, kalau dipandang makhluk tertutup, dia tak akan terbuka, musyahadah dia akan tertutup. Sebab tu dia suruh kita apa? Fokus kulillah. Kemudian wajah fokus di mana? Zarhum, ya, summa zarhum fi haudihim yal'abun. Tinggalkan. Itu sebab dia kata farrik qalbak minal aghyar, kosongkan kalbi kamu lain daripada Ta'ala, baulah yamla'u bil ma'arif wal asrar. Ya, maknanya dipenuhkan dengan marifat dan sir daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna kita memotong ananiyah. Bila kita sebut Allah, maknanya apa? Pandang keadaan dia dengan tiada menilik kepada aghyar. Bermakna kalau masih nampak lagi diri kita ni aghyar. Aghyar jamak daripada kalimah ghair. Ghairun. Aghyar makna segala yang lain ma siwallah. Ya, ma siwallah, dia tidak boleh memberi kesan. Dia nafikan pihak taksir dalam bahagian usuluddin. Di sini kita nafikan di segi syuhud dan pandangan. Mana keperasanan kalbi kita tidak lagi pada aghyar, bahkan dia bersedap dengan Tuhan. Itu maksud. Maka tinggalkan olehmu akan mereka yang bimbang, mana yang asyik. Mereka itu pada yang tiada hakikat baginya. Ya, yang tiada hakikat. Hakikat wujud daripada dia wallahu taala. Adapun makhluk semua ni, ya, kewujudan dia bukan hakiki. Wujud kita semua ni adalah lawan hakiki apa? Majaz. Apa makna majaz? Sandaran saja, sandar, bukan hakikat. Ya. Maka yang majaz dipanggil wujud, dia wujudul muqayyad. Adapun yang hakiki, wujud dia wujudul mutlak. Itu beza dia. Jadi jangan kita berhadap kepada yang majaz, atau jangan kita berhadap kepada yang muqayyad. Siapa muqayyad? Semua makhluk. Makhluk terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu saat pun kita terlepas daripada dia. Jadi pandang yang hakikat. Siapa hakikat? Dia. Kewujudan yang hakiki adalah wujudullah taala. Pentadbir yang hakiki wujudullah taala. Ya, yang mengurus segala-gala ni adalah dia. Itu maksudnya. Sebab itu kalam-kalam ulama yang lain, awliya yang lain mengatakan, iza kharajta anka faqad wasalta ila Allah. Bila engkau keluar daripada diri engkau, maka engkau sampai kepada Allah Taala. Man usulu ila Allah, perjalanan kepada Taala ialah kanallah wala syai'a ma'hu. Kalau ada Allah Taala, tak ada satu pun samping dia. Kalau kita masih memandang yang lain lagi, habis, tak sampai intan. Ya, dia takkan dapat memandang kebesaran Allah kalau masih terasa kebesaran makhluk. Dia takkan dapat merasakan kehaibatan Allah kalau dia masih nampak makhluk ni ada hebat. Dia tak nampak, Tuhan tak buka. Dan akhirnya dia takkan nampak kewujudan yang hakiki kalau disebut memandang wujud majaz, ya, ataupun wujud muqayyad. Itu keadaan dia. Lepas tu dibantu dengan zikir yang kuat supaya cahaya hati itu terang untuk menyinari, ya, makam kewujudan yang sebenar ialah Allah Subhanahu wa taala. Dan tinggalkan olehmu akan mereka itu yang membimbang, yang bimbangkan mereka pada yang tiada hakikat baginya, iaitulah makhluk. Tiadakah tiap-tiap satu barang yang lain daripada Ta'ala itu batilun? Apa makna batilun? Ay adamun mahad, ketiadaan pada hakikatnya. Ya. Ala kullu syai'in ma khalallahu batilu wa kullu na'imin la mahalata za'il.
Tu kalam siapa tu? Kalam Labid. Labid siapa? Tukang syair Rasulullah SAW. Apabila ada orang kafir hentam Islam menggunakan syair-syair dia, maka Labid akan jawab. Ya, maka perkataan ini dibenarkan oleh baginda Islam. Telah benarlah perkataan Labid. Ya, iaitulah wa kullu ma kharallah wa kullu syai'in ma khalallahu batil. Tiap-tiap yang lain Allah Taala ada makhluk batil, tak ada. Apa batil? Ai adamun mahad. Ketiadaan pada hakikatnya. Ya, wa kullu na'imin la mahalata zailu. Dan tiap-tiap nikmat la mahalata zail. Ya, tidak mustahil, mana confirm dia akan hilang. Ya, nikmat yang ada pada kita semua akan hilang dan akhirnya mati habis semua. Kadang sempurna sebab mati pun dia tarik satu dia tarik. Ya. Baik, sekarang perumpamaan yang lebih mudah ialah kita dengan bayang kita, kan? Bayang kita terikat dengan kita ke kita terikat dengan bayang? Ya, bayang terikat dengan kita berjalan, dia berjalan, kita berhenti, dia berhenti. Ya, jadi oleh kerana benda yang terikat, ya, kita tak pandang. Kita pandang benda yang mengikat. Yang mengikat orang tu yang kita pandang. Ya, kalau dia datang bayang dia ada 2-3, kita tak kira. Betul? Ya. Jadi kalau orang datang rumah, berapa orang datang? 3. Mana nampak seorang? Bayang mana? Ini mana? Apa pembawa pula engkau ni? Kau dah kira bayang pula. Bayang tak kira. Tapi nampak tak? Nampak. Ada tak? Ada. Itu maksud ini. Mana ada Allah Ta'ala dengan ada makhluk lain. Ya, mana ada Ta'ala mutlakun, mutlak, dia tidak diikat dengan siapa. Adapun seluruh makhluk ada dia tidak mutlak, dipanggil muqayyad. Maka ada yang terikat, maka itu tenggelam. Bila dia menampak saja akan ada yang hakiki, ialah ada yang mutlak. Ya, jadi pandang, hadapkan betul kepada wujudul mutlak, wujudullah Ta'ala. Yang lain daripadanya makhluk ialah batilun. Ya, mana batilun? Batal, tak terpakai kewujudan dia. Sebab tu ahli ma'rifah bila dibukakan muka syafatul qalbi, bukan dibukakan etikat ahli syariat, itu peringkat basic wajib. Ya, mesti ada tu. Dia naik si muka syafah, terbuka aja nur ma'rifat Tuhan bukakan di qalbi dia, maka ke situ confirm terpadam segala makhluk. Sehingga dia pun dia padam. Itu dia kata ananiah terpadam bila disyuhud. Kalau orang tak faham musyahadah tu, yang dia kata apa pula ananiah kita ada tak, tu semua tak faham tu. Dia tak faham jalan makrifat. Kita bincang jalan makrifat, bukan jalan syariat. Syariat dengan hakikat itu boleh berpisah. Tapi dalam perbahasan hakikat, bahas secara hakikat. Dalam perbahasan syariat, bahas secara syariat. Jangan bahas syariat kita campur aduk. Bahas syariat ukuran dia etikat. Segi hakikat dia memandang syuhud. Ya, bukan etikat tapi syuhud. Dia dah lebih daripada etikat. Bahkan dia pergi pada musyahadah, pandangan dalaman dia tadi tu. Jadi bila dia terpandang saja, ya, wujud mutlak, maka wujud majaz akan hilang. Ya, super macam kita juga. Ya, tuan-tuan tengok malam ni nampak ada bayang orang. Ni bayang siapa? Ni orang ke binatang? Kan? Dekat-dekat sikit orang nampak confirm ni bayang orang, tapi tak tahu siapa. Dia makin dekat. Lalu pula tepi rumah kita. Nampak kat bayang naku tu bayang dia kan. Dia pun ketuk pintu rumah kita, bagi salam. Oh, rupanya dia datang rumah kita. Dia buka dia pun pintu, kita pun nampak dia je. Bayang dia kita pandang tak? Tak. Dia nampak tuan. Faham tak? Bila nampak je tuan dia, oh, Mamat, dolar ke habis, bayang tak pandang dah. Maksud dia bila terbuka dengan tuan makhluk ni habis. Kalau masih nampak makhluk, belum terbuka. Kalau masih nampak makhluk ni hebat, makhluk ni itu ini, ya, dan wujudan dia menjadi satu benda besar pada kita nampak dia hebat, itu belum, dia belum sampai. Kalau dia sampai, dia tengok makhluk ni macam habaan mansur, macam habu apa tadi. Sebab semua ni adalah muqayyad, dia diikat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memandang yang mengikat, bukan yang terikat. Ya. Maka adalah orang yang barang yang lain daripada pandangan itu tiada dibilangkan dan tiada maksud. Mana pandangan ahli sufi, dia nak maksudnya apa? Ilahi anta maksudi. Ya, Tuhanku engkau yang aku maksud. Mana pandangan kita terus kepada dia. Dan ketahui ilmu bahawasanya hamba itu apabila ada serta dirinya. Tengok tu. Apabila ada dia dengan dirinya, bukan dia dengan Tuhannya.
Dia pandang diri dia hebat, dia pandang diri dia alim, dia pandang diri dia pandai, bukan? Dia pandang diri dia lebay, dia pandang diri dia boleh mengajar ustaz. Habislah jawab dia. Dia buka dalam kitab Iqazul Himam, dia kata inna asyaddan nasi hijaban al-ulama wal-ubad waz-zuhad. Faham Ini masalah ananiyah yang bincang ni lah dia. Inna asyaddan nasi hijaban al-ulama. Orang yang kuat lagi masih tebal hijab dia dengan Tuhan, ulama. Bila dia memandang dia alim, dia rasa dia hebat, dia dapat ilmu, rasa dia lupa kurnia Tuhan. Itu batal, rosak. Wal ubad, dan ahli ibadat, siang malam beribadat, malam jaga, siang puasa, tapi dia tak nampak itu minallah, dia nampak dari diri dia. Ini saya ambillah. Akhirnya datang aku hebat, datang riak, ujub, macam-macam. Faham? Wazuhad, dan orang yang zuhud, mana sifat ada sifat zuhud di dia tapi dia pandang sifat zuhud tu handal dia. Orang lain semua hubud dunia, saya je zuhud. Habis tak pakai. Selagi nampak diri, sebab tu kena padamkan pandangan diri. Iza kharajta anka faqad wasalta ila Allah. Bila engkau keluar dari diri engkau sampai ke Tuhan. Apa maksud keluar? Keperasanan tu. Oleh kerana ada tarikan dia tap kepada Tuhan, maka bayang dia tak tengok. Sebab dah nampak Tuhan. Begitulah bila dia musyahadahkan dengan Allah pun, makhluk confirm hilang, confirm tenggelam. Ketiga itu berlazatlah ia dengan Tuhan, baru dia dapat lazat ibadat. As-sayru fillahi la yakunu illa ba'dal fana. Berjalan ke Tuhan, kelazatan dengan Tuhan dia tak dapat melainkan kau fanakan yang lain, lenyapkan yang lain, baru dia akan diberi rasa oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau selagi nampak orang makhluk, ketiga itu tak nampak, dan mana pandangan dia belum betul-betul mentauhidkan dalam musyahadah dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu dia kata sini, ketahui ilmu bahasa hamba itu apabila ada serta dirinya sebelum berjalan atau dalam berjalan, maka adalah segala sifatnya dan afalnya dan pelanggan sekalian itu aibun. Nampak ni? Ini semua bahas mematikan ananiyah. Kau dia tak mengaji tasawuf habis, dan mengaji sekat jalan orang jaga. Dia baca kitab tasawuf, lepas tu dia bahas. Ini semua mematikan ananiyah, keakuan. Kita kena buang. Kita kena pakai huwiyah, kediaan. Siapa dia? Huwallah. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Contoh ayat Quran, tuan mulakan dengan apa? Huwa. Wallazi, dialah Ta'ala yang menjadikan barang langit dan bumi, barang untuk kita semua. Wallazi khalaqalakum, Ta'ala yang jadi bagi kamu ma fil ardi jami'a, barang yang ada di atas muka bumi ini semua Tuhan jadikan untuk kita. Ambil lah. Berarti pada dasar ayat ini Imam Syafi'i mengambil kaedah al-aslu fil asya' al-ibaha illa maddalla jadidu ala tahrimih. Asal bagi tiap-tiap satu adalah halal, semua boleh ambil, kecuali ada nas mengatakan haram, barulah kita tinggal. Itu maksudnya. Jadi maknanya gunakan apa? Huwa, mana huwiyah, kediaan. Huwa mana dia, bukan ananiyah keakuan, aku. Itu tak pakai. Sebab tu bila dia berjalan menuju hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu yang disebut dalam mata akan datang lepas kan, dia akan datang ke mata dia. Man asyraqat bidayatuhu. Apa makna asyraqat bidayatu? Abi anta dukhula, dia masuk pada hadrat Allah tadi, bila nazar, dengan tidak nazar ila nafsih, kepada diri dia, baru dia masuk. Kalau lagi dia pandang diri dia, belum lagi internet. Apabila adalah serta dirinya sebelum berjalan, sebelum dia suluk, dia masih nampak diri dia lagi. Atau dalam berjalan, dalam proses ibadat, dia nampak diri dia lagi. Aku beramal, aku banyak zikir dan sebagainya, contohnya lah. Dan adalah segala sifatnya dan af'alnya, semua nampak sifat dia, af'al dia. Tuhan ni tak nampak. Dan perangainya sekalian itu dia panggil aibun, satu keaiban besar. Aib mana kecelaan besar, nisbah perjalanan hakikat, makrifat akan Allah Ta'ala. Dan tiadalah jalan kepada melihat kepada segala yang gaib, melainkan kemudian daripada terbuka kepada yang terbunyi daripada segala aib. Dan dikata tiadalah jalan kepada melihat kepada segala yang gaib,
Mana kita nak dibukakan alamul ghaib, alam ma'rifat dan sebagainya, dia tak akan berlaku, melainkan kemudian daripada tilik kepada yang terbunyi. Tilik tu cerita apa dia je? 3. Tilik, mana memandang. Kalau kita nak nampak pembukaan muka syafah, dia kena tilik dan memandang kepada yang terbunyi, yang tersembunyi. Dari mana segala aib, segala keaiban kita bersihkan. Bila kita bersihkan, bahawa Tuhan berikan farriq galbak minal aghyar yamla'u bil ma'arif wal asrar. Kosongkan batin hati kamu daripada yang lain dari Allah Ta'ala, barulah yamla'u bil ma'arif wal asrar, dipenuhkan dengan ma'rifat dan sir daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan keluar ia daripadanya, keluar dia daripada ayatul aib, keaiban itu melihat kepada diri dia tadi. Dan demikian itu tiada sempurna melainkan dengan sentiasa mahabbah. Sebab tariquna tariqul mahabbah, jalan kami ma'asyiral arifin, sekalian orang arif, para aulia, ialah mahabbah. Rohani kita tak akan boleh pergi berjalan ke hadrat Tuhan kalau tidak ada mahabbah. Apa mahabbah? Kasih. Kasih yang kuat. Dia susunan dia pertama apa? Istighal, memberikan tumpuan kalbi kita sepenuhnya kepada Allah Ta'ala dalam semua masa, dalam semua gerak kerja kita, semua ibadat. Istighal, tumpu. Maka dia akan berikan hadiah. Apa hadiah dia? Iaitulah halawah, kemanisan. Lepas tu bila kita buat ibadat, kita tengok ada manis tak? Kalau belum sampai lazat manis dengan Tuhan, bermakna masalah kita jauh lagi. Ibadat kita hanya kosong, dipanggil tong kosong. Semayang jadi tong kosong, puasa pun jadi tong kosong. Sebab apa? Dia tak ada dalam, hakikat tak ada. Dia nak tu mahabbah kena ada. Jadi nak pergi pada mahabbah, dia kena istighal, tumpuan. Lepas tumpuan, dia akan berikan kelazatan. Dia panggil apa? Iaitulah lazat, kemanisan. Lepas daripada kemanisan, baru dia pergi mahabbah. Lepas manis baru dia ada rindu, mahabbah, kemudian dia asyik. Lepas daripada asyik dengan Tuhan, barulah Tuhan buka rafa'tul hijab, aku buka hijab, baru dia masuk makrifat yang sebenar. Manakala hati kita tak ada asyik, jauh lagi kan. Hati kita ada tak asyik, rindu, macam mana perempuan gila ke jantan, jantan gila betina, macam mana kan? Dia duduk diingat, semua diingat. Itu paling kurang. Paling kurang ulama kata kalau kau nak sampai ke Tuhan, itu paling kurang punya perasaan. Dia duduk diingat, dia bangun diingat, segala-galanya dia teringat kepada kekasih dia. Maka kekasih yang sebenar huwallahu ta'ala. Maka kenapa kita tak boleh? Sebab makna kita belum sampai tahap mahabbah. Sebab apa tak dapat mahabbah? Sebab tak ada kemanisan. Sebab apa tak dapat kemanisan? Sebab tak ada istighal, tak ada tumpuan. Tidak akan dapat maknanya kerinduan, melainkan dia kena ada mahabbah. Tidak dapat mahabbah, melainkan dia kena ada halawah, kemanisan. Dan tak akan dapat kemanisan, melainkan dia ada istighal, tumpuan. Sebab kerja dia kena fokus. Apa kerja pun kalau dia fokus, natijah dia cantik. Tapi bola kerja tak fokus, main-main. Ibadat buat bukan tak buat, semayang bukan tak semayang, tapi main-main. Apa main-main, tidak boleh fokus betul-betul. Tawajuh kalbi dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka natijah dia tak akan dapat. Melainkan dengan sentiasa mahabbah, sentiasa rindu kuat dengan Tuhan, yang tiada lagi tinggal bagi sifat yang kasih serta kasihnya. Mana tak ada sifat lain, semua dicurahkan betul bulat dia dengan Tuhannya. Ketika itu Tuhan buka. Kalau orang diberi kekasih macam mana tuan? Dia kekasih, dia beri banyak lah. Dia tak kira dia kalau kita dia lambak habis. Berarti bila mahabbah tepat, dia akan dapat lambakan faid, fuyudat, anwar dan sebagainya. Tuhan akan buka, pum pum. Tu. Maka nak kasih macam mana tuan? Zikrun ni'am. La yatimmun na'im illa bi ru'yatil mun'im. Nikmat akan sempurna melainkan kau kenal siapa pemberi nikmat. Dia nak dapat kasih tadi, kita kena apa? Memandang dan mengingat akan segala nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab jubilatil insan yuhibbu ila ma ahsanan ilaihi. Dikerasi manusia itu perangai dia akan kasih kepada orang yang banyak memberi pertolongan, banyak memberi pemberian pada dia. Maka siapa yang boleh menandingi Allah Taala dalam
masalah ni. Ya, dengan nama Tuhan pun Al-Mu'ti, Ar-Razzaq, kan semua nama dia. Al-Basit, yang memberi rezeki, yang mengurniakan kurniaan. Al-Basit, yang melambakkan nikmat begitu banyak yang kita ambil, semua dia. Jadi oleh kerana kita tak kenal, itu menyebabkan cinta tu tak jatuh. Tak kenal takkan cinta. Kalau dikenal betul Allah Ta'ala baru cinta. Itu sebab rahsia kenapa kita disuruh mengenali Allah Ta'ala. Kalau dikenal Tuhan, confirm hati dia akan rindu yang cukup kuat, lebih rindu daripada seorang kepada lelaki dan perempuan, lebih. Kalau tak ada itu maknanya dia belum kenal. Belum kenal dengan sebenar kenal, hanya kenal dengan akidah saja, dengan pegangan, bukan dikenal dengan mukasyafah, pembukaan rohani dia. Ya, sebab tu berbeza ibadat kalau pengenalan dia berbeza. Kalau dikenal Tuhan dengan ilmu yakin, ibadat dia ya peringkat basic. Dia naik atas sikit ainul yakin, dah kuat lagi. Kalau hakul yakin lagi kuat. Kalau kamalul yakin pun tu lagi memancar nur dia tuan. Itulah beza dia. Kalbi kita yang kita nak prepare supaya mudah-mudahan kita balik dalam keadaan dikasihi oleh Allah dan diridai oleh dia. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, Allah Ta'ala rida dengan dia dan dia mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. Dan manakala engkau melihat-lihat kepada segala asrar yang mahjub daripadamu sebelum suci daripada aibud dirimu, maka ada demikian itu ketiadaan beroleh taufik bagimu. Allah. Ini dalam perjalanan sufi pun ada juga kan. Dia nak minta apa? Nak nampak asrar, rahsia-rahsia. Ya. Manakala engkau melihat-lihat, mana memandang-mandang akan segala asrar yang mahjub daripadamu, yang masih terhijab. Ibadat nampak tu macam orang cari ilmu dunia lah. Pergi bertapa nak apa, dan nampak-nampak nak dapat kebal apa macam kan. Itu semua tak pakai kan. Ya, mana ada unsur-unsur kendak melayan nafsu dia. Ya, jadi kena buang semua tu. Dia buat semata-mata mencari keridaan Tuhan. Ya. Karamat-karamat jenis macam ni tak perlu pun tak apa tadi. Badan kita Anwarul Qudsiyah, karangan Syekh Abdul Wahab Al-Sya'rani. Setengah daripada adab murid kepada guru apa dia kata, jangan dia memandang-mandang mencari-cari karamat gurunya. Itu jahat adab. Tengok pun guru aku tak ada pun karamat, tak ada pun karamat, itu jahat adab. Ya, setengah daripada jahat adab murid kepada guru, berkata Syekh Allah dalam kitab dia apa? Al-Anwar Al-Qudsiyah, Anwar Qudsiyah. Syekh Wahab Asy-Sya'rani kata, bila murid itu memerhati-hatikan ya karamat guru dia, apa karamat guru aku, apa karamat guru, maka itu panggil su'ul adab. Ya, telah adab, jahat adab dia. Dia tak perlu pandang benda tu. Sebab ukuran bukan di situ. Bukan boleh terbang atas udara, boleh berjalan atas air. Terbang burung boleh terbang kan. Maka kalau dia nakkan benda-benda yang dihijabkan tadi, benda pelik-pelik, jawab orang tu tidak dapat taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini nak masuk matan bawah ni tadi. Makna yang disebut tadi. Kita menumpukan perhatian selain daripada Allah Taala, nak benda pelik. Maka kata muallif, ya, katanya ialah tasawwufuka ila ma batana fika minal uyubi khairun min tasawwufika ila ma hujiba anka minal ghuyubi. Ini satu kaedah besar bagi beradab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana penglihatmu kepada yang terbunyi, di bahasa penglihat, mana penumpuan hati kita duk pandang benda-benda yang alam gaib, nak nampak benda tu, nampak karamat tu kan. Itu mana dipanggil tasawwufuka, kepada benda yang batanah, benda yang Tuhan tutup, yang tersembunyi daripadamu, daripada segala aib. Maka mana penglihatmu kepada yang tersembunyi daripada dirimu. Apa benda yang sembunyi dari diri kita, daripada segala aib-aib. Itu sifat kecelaan
dirimu. Kita semak dalam diri kita sifat dalam yang orang tak nampak. Ujub, riak, sum'ah, takabur, ego, macam-macam ada, beratus sifat tu. Kita pandang sifat tu dan kita bersih, ya, daripada segala perangai, daripada segala af'al dan segala adab yang menuntut akan dikau pada jalan istiqamat dan ikhlas. Ini terlebih baik bagimu. Mari kita merhatikan keaiban kita untuk kita bersihkan. Yang ini terlebih baik daripada penglihatmu kepada dinding daripadamu, daripada kita nak lihat benda yang di balik dinding. Maknanya mukasyafah kepada alam-alam yang lain. Alam lain panggil makhluk juga. Nak nampak tu, nak nampak ni kan. Itu tak payah. Ya, sebab hati dia akan jatuh kepada makhluk, tidak kepada Tuhannya. Kepada dinding daripadamu, demikian aib. Ya, itulah panggil asrar yang datang atasmu, kemudian daripada angkat hijab dirimu. Sebab biasalah kita cermin, benda yang boleh menangkap, ya, bila kita sapu cermin kita yang penuh dengan debu, ya, bahkan ada tepekan apa lagi orang panggil, lumpur pun ada, tak nampak. Bila kita lap aja, dia terang, nampak tak gambar dalam? Nampak. Tapi bukan itu maksud kita. Itulah hati. Kita sulukkan dia zikir-zikir terbuka kan. Kadang alam barzah dia boleh nampak macam-macam tuan buka. Tapi itu bukan matlamat. Jangan dizikir nak nampak alam sana pula alam sini. Tapi yang orang yang tidak berniat, yang Tuhan beri. Sebab lazim daripada cermin yang bersih dia akan terbuka. Tapi jaga tu. Yang kita nak kasyaf maknawi, bukan kasyaf suri. Kasyaf maknawi antara kita dengan Tuhan. Itu yang kita nak. Terbuka kalbi kita sentiasa dengan dia. Ada pun terbuka sana boleh baca hati orang, boleh tengok, itu tak dapat minta apa. Itu bukan kerja kita. Tetapi bagi orang yang sidik, Tuhan beri ke benda tu kat dia sebagai hadiah, ya, menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang lupa memandang keaiban dirinya, dia tidak membersihkan, bahkan dia seronok pula dengan pujian orang. Ini lagi bahaya, ya. Ibnu Atta kata apa dalam kitab disebutkan, ajhalun nas man taraka yaqina ma indahu li zanni ma indan nas. Sejahil-jahil manusia, manusia paling bodoh panggil, paling jahil siapa dia? Man taraka yaqina ma indahu. Mereka yang meninggalkan keyakinan yang ada pada diri dia. Dia kenal diri dia kan, dia rasa dia kenal diri dia. Semayang ni payah khusyuk, maksiat banyak buat, taat tak dapat kemanisan, mana kita masih jauh. Ya, dia tinggal benda tu. Lizanni ma indan nas, sebab dia maknanya memegang zan manusia pada kita. Manusia puji kita, taraf dia apa tuan-tuan? Zan ke yakin? Zan. Manusia memuji kita, taraf dia zan bukan yakin. Mana dia tahu batin hati kita? Dia tengok kita, wah cantik pakaian, rajin kesuar masjid, wah bagus orang tu. Dia kata bagus tu atas dasar zan saja, bukan hakiki. Mana kalau orang tu pergi masjid, pergi surau ke apa, dengan keadaan dia kotor dalam riak, wujud semua, dia kan nampak. Yang nampak je apa? Diri dia lah kenal. Bagaimana bila dia tahu dalam diri dia masih ada riak, contohnya, ada ujub, ada ego, takabur. Yang tu sepatutnya dia pergi bersihkan. Ini tidak, yang itu dia tak bersih, kemudian orang puji pula dia suka. Ini dipanggil ajhalun nas. Sama lah kalau kita kata, ya, orang puji kita, oh enta punya najis yang keluar daripada perut harum baunya, kita pun suka je. Apa nak kata orang kan? Orang tu tak bersihat akal mungkin. Ada najis bau harum, mana ada najis bau harum kan? Maknanya begitulah. Maksudnya kalau orang puji kita sedangkan kita tidak duduk keadaan tu, hendaklah kita banyak istighfar dengan Allah. Tapi kalau dia seronok, itu menandakan apa? Kejahilan di dalam perjalanan menuju Allah. Lepas tu, jangan kita seronok dengan pujian makhluk. Kita nak seronok dengan pujian Allah. Ya, bagi orang yang arif, bagi dia puji dan cela itu sama bagi dia. Istiwa uzzammi wal madhi minal ammah. Sama je bagi dia, orang puji dia pun tak rasa apa, orang caci dia pun tak rasa apa. Sebab apa? Qalbi dia bukan dengan makhluk, qalbi dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, orang puji jadi apa? Satu dunia puji kita. Tapi kalau dia Tuhan tak terima, mana tempat dia? Neraka Jahannam tu tempat dia. Satu dunia puji dia, tapi Tuhan tak terima, neraka Jahannam tu tempat dia. Satu dunia tak terima dia, kutuk dia, tapi Allah Ta'ala terima dia, mana? Jannah, syurga tempat dia. Maka cari pandangan Allah, jangan cari pandangan makhluk. Itu kaedah dia. Kita tak keluar itu, maka ibadat kita akan tersangkut.
Ya, ibadat kita akan tersangkut bila kalbi kita tersangkut dengan makhluk. Maka di sini sebut satu kaedah oleh Tuan Pengarang, bila dia menumpukan kepada aib yang ada di batin itu lebih baik. Ya, bila kita tahu aib banyak, kita pun istighfar, taubat, maka bersihlah kalbi dia. Ya, maka dekatlah dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pembersih dia apa? At-taubah. Sebab dia kata at-taubah awwalul maqamat. Taubat itu ialah awal-awal maqam. La ibadat liman lam yatub. Tidak ada iktiraf ibadat apabila seorang itu tidak bertaubat. Mana ada manusia yang tidak berdosa selain Nabi dan Rasul? Ya, semua ada kesilapan. Maknanya kita kena selidik cari. Dan paling bahaya dia rasa aku ni ada dosa tak? Oh, tu lagi bahaya. Dia perasan macam dia tak ada dosa, tu lagi bahaya ni. Sedangkan waliullah, wali peringkat tinggi dia, ada seorang wali menyatakan dalam munajat, ya Rab, ya sesungguhnya dosa aku lebih banyak daripada pasir yang melata ni. Bayangkan tu. Kalau wali kata dosa lebih banyak pasir, kita dah tahu ni. Itu maknanya. Jadi memandang keaiban itu sengaja pada sifat yang dipuji untuk kita bersihkan. Iaitu segala penyakit hati kerana sukar melihat dalamnya. Ya, penyakit dalam, luar. Mana senang lihat yang luar. Yang luar kita ada penyakit gatal, kudis, itu boleh senang. Tapi dalam yang kanser, barah, wah berat. Ya, yang dalam tu kena betul-betul puan sebab disukar nak dikesan dan sukar nak diubati. Tetapi boleh diubati, tapi kena kerja keras maknanya. Ya, kalau jasad kita yang sakit dalam, kadang sampai-sampai kena belah. Jantung sampai kena operate, bypass. Bayang tu maknanya kalau benda dalam besar. Kalau benda luar kecil tak apa, sebab jantung yang ada jam juga. Dia rehat 1 minit, kita berjalan terus. Ya, habis qalu innalillah terus. Jadi Allah Taala beri tu, yang dalam tu nilaian dia lebih. Itulah ibadat. Kalau ibadat menggunakan roh sir dan menggunakan kalbi roh sir, maka ibadat dia tinggi. Ya, kalau di ibadat sengaja luar je, dalam tak tahu ke mana kan. Dia angkat, dia takbir sembahyang 4 rakaat, 4 supermarket dia pergi kan. Allahu Akbar tu dah merawat Maidin dan baik dah. Rakaat kedua dah pergi mana? Tesco. Oh, hati dah. Itu maknanya apa? Rohani dia belum lagi terikat betul dengan Allah. Ini masih liar, tu bahaya. Sebab tu disuruh apa? Banyakkan zikrullah dan banyakkan fokus, ya, istighal qalbi dengan dia, supaya diberikan bantuan demi bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita terbuka hijab antara kita dengan dia. Dan tidak ada nikmat besar dalam dunia melainkan apabila terangkat hijab, ya. Daripada peringatan kepada dinding, ya daripadamu, daripada segala aib-aib, iaitu asrar yang datang ia atasmu, kemudian daripada engkau hijab dirimu. So, kemudian daripada angkat hijab dirimu. Mana asrar pembukaan akan nampak, macam-macam dalam cermin tu akan nampak. Bila kita lap debu-debu yang ada di permukaan dia. Ya, bila debu dah bersih, cermin terang, arah ke mana semua masuk. Dia berhadap kepada pokok masuk. Dia berhadap laut masuk dalam cermin tu. Itulah maksud dia. Makna bila hati dah bersih, dah cantik, maka akan masuklah makna berbagai-bagai, ya, wajah kebesaran Allah di situ. Dia akan nampak jalalullah, jamalullah, azamatillah, terang dalam cermin kalbi yang telah dibersihkan. Maka di situlah tempat kelazatan dia dengan Tuhannya. Dan aib yang terbunyi, aib tu bukan ghaib, dia bertukar tu hari dengan ain, rumah sama tu. Dan aib yang terbunyi, mana keaiban yang tersembunyi dalam batin, iaitu segala penyakit, ya, penyakit hati. Bila hati main dalam, atau yang sukar kalau kita tak betul-betul, ya. Sebab tu kalau sakit dalam, maka berkos dia pun banyak kan, nak buat pembedahan dan sebagainya. Tu. Begitulah dalam, kita nak bedah dia dengan perjalanan makrifat supaya segala penyakit dalaman dibersih, maka dapatlah dia menikmati berbagai-bagai kelazatan dia dengan Tuhannya. Kerana sukar melihat dalamnya dan sukar mengetahui dia, ya, nak mengetahui, nak cek macam mana dia masuk, macam mana kita nak selesaikan, ya, nak bersihkan. Itu semua maknanya merupakan benda yang perlu kepada tumpuan yang halus. Dan yang zahir itu mudah, ya, yang menghilangkan dia.
Ya, kalau kita semayang, kaki kita kena tai cicak, mudah ya pergi masuk kolam dah kan, bersih dah dia. Tapi kalau dalam punya najis, kadang-kadang sampai mati dibawa dia tak perasan, tuan-tuan. Ya, sampai mati dia tak perasan. Batu Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani menyatakan, man lam yataghalghal bihadhil ulum mata musirran 'alal kaba'ir wa huwa la ya'lam. Barang siapa yang tidak memberikan tumpuan pengamat-amatan yang sebenar dalam perjalanan ilmu ini, ilmu sir ataupun ilmu tasawuf ataupun ilmu qalbi atau ilmu ruh, macam-macam nama dia, yang membincang kerohanian kita dengan Tuhan, dia tak bicara, dia main luar je, maka mata musirran 'alal kaba'ir, dia mati di atas mengekalkan dosa yang besar-besar. Wa huwa la ya'lam, padahal dia tak perasan. Ya, betul, kena semak balik. Kalau tak semak, kita tak kesan, tuan-tuan ni. Banyak ulama-ulama besar dulu, ulama fiqh. Ya, macam tuan pengarang kitab ni. Ya, Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari, hebat no, ilmu fiqh. Sebelum dia berjumpa dengan Syekh Abu Abbas Al-Mursi, guru rohani dia, ya, bila dia jumpa dia berguru dia, temenung dia, tuan ni. Dia nampak singkapan perjalanan rohani mau cukup hebat, dia kata. Ketika itu baru dia mengharum. Begitu ke Imam Ghazali dan seumpamanya. Ya, mereka didapat setelah dibukakan, boleh dapat beza betapa tingginya perbahasan rohani, sebab dia yang boleh mengenali Tuhan. Habis ilmu fiqh tak tinggi. Ilmu fiqh semua hukum Allah tinggi, tapi yang ni lagi tinggi. Itu maksudnya. Macam kita bandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW dengan Nabi Musa. Ya, Nabi Musa dengan Rasulullah SAW, dia bertinggi martabat, Rasulullah lah paling tinggi. Ya, tapi Nabi Musa bukan rendah, dia tinggi, tapi Rasul lebih tinggi. Maksudnya kita banding dari pihak tashrif, ya, bukan pihak takbir mengkejidak. Pihak paling tinggi makin tinggi. Barohani ni tempat tilik dia. Ya, innallaha la yanzur yasurikum walakinnallaha yanzur ma fi qalbikum. Allah tak hanya mandang luar, kita dipandang dalam. Ya, kalau kita kata orang besar, menteri ke apa nak datang kampung, presiden ke apa tak kira datang kampung kita, macam tuan, dia nak tengok melawat, kita kena menjaga lagi tuan, jalan dah tar lagi. Bukan bersih, sebab apa? Bahawa kita harap bahawa dia datang ni dapat pujian, dia suka, dia seronok. Itulah kalbi, itu kan raja, itu kan menteri, harap dia sama. Kita makhluk Tuhan, semua akan masuk liang lahat semua tu. Yang ni dak ni, ini dia pemilik segala-gala, huwallah, tempat tilik dia kalbi kita. Ya, maka tak terasakan dia tilik kan? Ya, tak terasakan. Rasa tu yang kita nak. Bila rasa nak, kena sila buangkan, padamkan, fanakan rasa dengan makhluk, baru dia akan dapat rasa dengan Tuhan. Ya, ketika itu baru dia kata lazatnya kenikmatan dia dengan Tuhannya. Bi fal yafrahu, dengan aku naklah kamu bergembira. Ya, dan barang siapa berdiri pada ubudiyah, pada kehambaan dia dan muamalah dengan syarat adab, ada adab rohani jaga, nasaya tiada terhijab segala ghaib, dia tak akan terhijab, akan dibuka. Itu maksudnya. Bila kita tumpukan dengan syarat adab zahir dan batin, insya-Allah dibuka oleh Ta'ala. Macam tadilah. Apa adab pertama? Istighal, beri tumpuan. Ya, kemudian cari adab untuk mendapat kemanisan dengan dia dan seterusnya. Dan hanya hijab segala ghaib itu, wujud segala aib. Yang kita tak terbuka tadi sebenarnya apa? Sebab aib ada. Kenapa cermin tak dapat tangkap? Sebab ada benda aib, apa dia, lumpur dah bertepik kat lumbu. Kat cermin tu penuh dengan kotoran, debu dan sebagainya. Sebab tu tak dapat tangkap. Tapi bila dia lap balik, dia basuh, dapatlah menangkap balik. Itulah kalbi. Sebab kalbi kita dah pernah menangkap di alam zarri. Alastu bi rabbikum qalu bala, tidakkah aku ni Tuhan kamu? Semua kata bala, ya. Sama ada roh orang beriman atau roh orang tak beriman sekarang ni, semua dah pernah mengenali. Sebab di sana tak ada pengacau, tak ada nafsu, tak ada syaitan, tak ada dunia, tak ada, dia clear, bersih. Sebab jawab di senada bala, bahkan. Tapi bila Tuhan uji kita alam mulki ni, dia pasangnya dengan sangkar jasad kita macam-macam saiz, macam rupa dia, kemudian diuji dengan dunia, dengan syaitan, dengan nafsu. Banyak yang tumbang. Yang tinggal tak banyak. Wa qalilun min ibadiyas syakur, dan tinggal sedikit hamba yang betul syukur. Maka dengan kasih sayang Tuhan, Tuhan datangkan orang yang menarik balik kita kepadanya. Itu nabi-nabi dan rasul untuk membetulkan balik keadaan. Itu maksudnya.
maka sucikan olehmu daripada aib, maka terbuka bagi pintu gaib. Tu je. Ya, tu kaedah dalam Hikam Abi Madian kata apa? Dua patah. Faslun waslun. Fasal wasal. Mana kau kerat sab, wasal kau sampai. Mana kerat diri kita daripada unsur maasi, unsur maksiat. Kerat diri kita daripada unsur ghafalat, kelalaian. Jawab dia wasal, sampailah engkau pada makrifat yang sebenar dengan Allah Ta'ala. Itu mana? Maka nak kerat itu dipanggil apa? Kerja keras, riyadhah dan mujahadah. Ya, dalam perjalanan ni dia kena kerja keras tentang riyadhah, mujahadah kena banyak, minta pertolongan, itu yang besar kali. InsyaAllah dia sampai. Dan bahawasanya malakutillah tiada diizinkan, mana alam gaib tadi tiada diizinkan masuk dalamnya, melainkan bagi orang yang telah suci daripada segala afatil basyariah, mana sifat-sifat kekotoran basyariah luar kita ni. Ya, dengan apa? Berperangai segala sifat perangai Allah, mana dengan sifat-sifat yang diridai oleh Allah SWT, dan diperolehnya fanaklah barang yang lain daripada Allah. Kalau diperoleh benda ni, memang yang lain pun tertutup. Di kalbi dia tu, di mata luar nampak dan ni, di dalam ni yang nak pakai dalam ni, supaya terang dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tahqiq ubudiyah, kehambaan itu dengan apa? Mengikut bagi segala suruh Allah Ta'ala. Itu kesimpulan dia. Segala syariatnya zahir dan batin diikut patuh betul. Dan istislam, menyerah bulat bergantung dengan Tuhan bagi segala hukum Allah Ta'ala. Maka jikalau engkau sampai kepada demikian itu, maka terbuka segala gaib bagimu. Sampai betul-betul faham, memang Tuhan buka. Jadi kerja dia apa? Bersihkan. Itu saja maknanya. InsyaAllah dibuka oleh Allah dengan keberkatan Habibullah Rasulullah SAW, ahli bait, para sahabat dan juga masyayikh. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Maulana alhamdulillah. Subhanallahumma. Ya, kali. Saya ingin mengucapkan